天我们要思想一个非常重要的一个信息，就是敬畏耶和华的人。 Hari ini kita mau merenungkan tema yang sangat baik, yaitu orang yang takut akan Tuhan. 那敬畏耶和华的人是有福的人。 Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berbahagia. 因为今天是父亲节呢，所以就把这个人这个字，代表男人一家之主，以他的敬畏为他生命最宝贵的终点。 Karena hari ini adalah hari ayah, maka titik poinnya adalah laki-laki, lalu kepala keluarga dan sikap yang takut akan Tuhan. 当然我们所提到的这个男人，也许是丈夫，也许是父亲，或是祖父。 Tentu laki-laki yang hari ini kita mau point out adalah seorang ayah, seorang papa. 那么男人呢，是一家之主。 Laki-laki ini adalah seorang kepala keluarga. 从圣经的角度来看，这样的一个信息，一家之主是一个用爱心服侍家里的一个人。 Dari sudut pandang Alkitab, seorang kepala keluarga itu adalah seorang yang melayani dengan kasih. 常常的爸爸在家里呢，有不同的角色，不同的方式来看顾爱护家人。 Seringkali seorang ayah itu punya peran dan juga punya cara yang berbeda dalam mengatur keluarga. 但是呢，爸爸呢是一家之主呢，也是家里的一个属灵领袖。 Namun seorang ayah yang seorang kepala keluarga ini juga merupakan seorang pemimpin rohani. 也是家里的居师。 Juga seorang imam dalam keluarga. 就是带领全家人敬拜服侍主。 Dia memimpin seluruh keluarga untuk menyembah Tuhan. 当然，父亲的责任也非常的繁重， Tentu saja tanggung jawab seorang ayah juga berat. 因为他也要照顾家人，也对家庭生活要负起重大的责任。 Karena dia juga harus menjaga keluarganya dan juga menanggung beban membiayai keluarganya. 还有就是最重要的，就是他也有生活的一个榜样，可以让儿女们一家人效法他。 Yang paling penting adalah dia harus punya sebuah teladan sehingga keluarganya boleh meneladani dia. 单单这几点，我们都知道做父亲不容易， Dari poin-poin ini kita sudah tahu menjadi seorang ayah tidaklah mudah. 做一家之主真的是不容易。 Menjadi seorang kepala keluarga tidaklah mudah. 但是一个父亲，如果他在生命中不断的效法基督， Tapi seorang ayah kalau dia terus-terusan meneladani Kristus, 那么他在生命中不断的可以留下美好的榜样。 maka di dalam hidupnya dia akan meninggalkan sebuah teladan yang baik. 关键性的问题是在他敬畏上帝。 Kuncinya adalah dia harus hormat dan takut akan Tuhan. 我很简单的解释这个敬畏这个这个字。 Saya akan dengan sederhana mendefinisikan kata hormat dan takut. 这个敬呢，就是尊敬的意思。 Cing dalam bahasa Mandarin artinya hormat. 畏呢，就是说一个就是害怕的意思。 Wei dalam bahasa Mandarin itu seperti rasa takut. 一个尊敬上帝的一个男人， Seorang laki-laki yang hormat dan takut akan Tuhan, 是一个敬畏上帝的人。 yaitu dia sungguh hormat yang takut akan Tuhan. 中文呢，跟希腊文的原来的意思有相关性的这个一样相同的这个意思。 Dalam bahasa Mandarin dengan bahasa asalnya itu bahasa Yunani itu memiliki arti yang mirip-mirip. 在我们不谈原来这个原文的意思， Kita tidak membahas bahasa aslinya. 但是原来就是在旧约新约都有这样的一个相同的意思在里面。 Tapi maknanya memiliki makna yang sama, 就是一个尊敬上帝的人， yaitu orang yang hormat akan 他 Tuhan. 怕做上帝不喜悦的事。 Dia takut melakukan sesuatu yang Tuhan tidak sukai. 我举一个旧约的新约的一个例子给大家。 Saya berikan sebuah contoh di dalam perjanjian baru. 在新约圣经有一个人叫哥尼流。 Di dalam perjanjian baru ada seorang bernama Cornelius. 圣经说他是一个敬畏上帝的人。 Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. 我们发现他一个敬畏上帝的人，他生命中至少有几个表现。 Kita bisa lihat tanda-tanda atau ciri orang yang takut akan hormat dan takut akan Tuhan. 圣经记载说他是一个虔诚的人。
Cornelius ini adalah seorang yang saleh. 他是多多周济百姓的一个人， Dia memberi banyak sedekah. 常常祷告的一个人， Dia juga senantiasa berdoa. 所以我觉得这非常好的一个效法的榜样。 Dan saya rasa ini adalah sebuah teladan yang baik. 如果你要发现一个人是敬畏上帝的人， Kalau kita mau lihat seseorang itu hormat dan takut akan 他一 Tuhan, 定是一个很虔诚的人， dia pasti seorang yang saleh. 他是一个常常行善帮助别人的一个人。 Dia pasti sering melakukan kebaikan dan menolong orang lain. 当然，他也是一个常常祷告的一个人。 Tentu dia juga sering berdoa. 哥尼流给我们一个非常好的榜样。 Cornelius ini memberikan kita sebuah teladan yang baik. 再给大家一个例子，旧约的一个例子。 Saya berikan satu contoh lagi di Perjanjian Lama. 在旧约提到有2个女人，叫做示妇啦和普啊。 Di dalam Perjanjian Lama ini ada 2 orang, yaitu Sifra dan Pua. 这2个人是收生婆 2 orang ini adalah bidan. 他们是一个敬畏上帝的人。 Mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. 很久以前，当以色列人还在埃及为奴的那一段时间呢， Saat waktu itu orang Israel masih ada di Mesir, 法老因为看见以色列人有好多的孩子， Raja Firaun melihat orang Israel banyak anaknya, 他们生养众多， keturunannya banyak. 所以呢，他想把生下来的男婴孩呢就消灭掉。 Jadi dia ingin membinasakan laki-laki yang lahir. 所以告诉收生婆说，只要你收生的时候，以色列的妇女生下的男孩就当场就杀死他。 Jadi dia memberitahu nih para bidan itu, saat itu kalau laki-laki yang lahir, binasakan. 但是收生婆呢敬畏上帝， Tapi bidan-bidan ini hormat dan takut akan 他 Tuhan. 不照埃及王的吩咐去行， Dia tidak melakukan sesuai yang Raja Firaun 他 bilang. 存留男孩子的生命。 Dia memberi hidup kepada anak laki-laki. 收生婆呢，她敬畏上帝，超过害怕法老的命令。 Para bidan ini lebih hormat dan takut akan Tuhan daripada takut kepada Raja Firaun. 圣经记载说，上帝就大大的赐福这2个收生婆。 Alkitab mencatat bahwa Tuhan sangat-sangat memberkati kedua bidan ini. 所以他们2个人都成立了自己的家庭， Jadi kedua orang ini membangun keluarganya. 并且呢，他们过得非常幸福。 Selain itu mereka juga hidup bahagia. 所以你发现这个敬畏上帝是对每一个人是那么的重要。 Jadi kita bisa lihat hormat dan takut akan Tuhan adalah sesuatu yang sangat 因为 penting. 敬畏上帝的人也要蒙神的祝福。 Karena hormat dan takut akan Tuhan itu juga harus diberkati oleh 那 Tuhan. 今天呢，我们特别要把我们的重点放在思想到诗篇128篇， Hari ini kita juga mau merenungkan Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. 就是刚才我们读的经文啊。 Tadi yang kita baca di responsoria. 我没有完全的把它跟大家仔细的再次重复的念，但是我强调几样事情。 Saya tidak membaca secara detail, tapi saya akan mengambil beberapa poin. 你们特别发现到有几样我特别强调的，就是用红色的字体跟大家就把重点放在这个红色的字体。 Saya sudah memberi warna merah, di mana itu adalah hal-hal yang ingin saya poin beratkan. 凡敬畏耶和华、遵行他道的人，便为有福。 Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. 他要赐劳碌得来的，他要降服，事情顺利。 Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 接下去说到说，你的妻子在你的内室像多结果子的葡萄树， Dikatakan bahwa istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. 你儿女围绕着你的桌子，好像橄榄摘子。 Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. 看那敬畏耶和华的人，必要这样蒙福。 Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. 但愿耶和华从西岸赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处， Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 愿你看见你儿女的儿女，愿平安归于以色列。
dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. 我今天要跟大家思想3样有福的人。 Hari ini saya mau membagikan ada 3 tipe orang yang diberkati, 也就是敬畏上帝的人。 yaitu orang-orang yang hormat dan takut akan 一个 Tuhan. 敬畏上帝的人呢， Seseorang yang hormat dan takut akan Tuhan, 他必在事业和工作上蒙福， dia akan diberkati dalam usaha dan pekerjaannya. 他吃劳碌得来的事情也很顺利。 Dia juga memakan hasil jerih payah tangannya dan keadaannya juga baik. 我们今天活在一个非常不容易的一个时代里， Saat ini kita hidup di zaman yang sangat tidak mudah. 很多人都感觉到工作事业不容易去进行， Banyak orang yang merasa pekerjaan dan bisnis itu sangat susah dijalani. 工作不顺利， Pekerjaan tidak lancar, 事业失败， usaha gagal. 成为一个家长心头的一个压力。 Ada tekanan sebagai seorang kepala keluarga. 回到家里呢， Saat pulang ke rumah, 家里有很多零零碎碎的事情烦扰着他， di rumah banyak banget hal-hal yang perintilan-perintilan yang sangat mengganggu dia. 所以你会发现到今天的爸爸好像很快就衰老了。 Jadi kita juga bisa lihat banyak ayah-ayah yang mudah tua. 尤其是家里又不和睦大家不能在一起过很幸福快乐的生活。 Ditambah lagi keluarga-keluarga yang tidak harmonis dan melewati hari-hari yang tidak bahagia. 孩子有问题 Anak ada masalah, 做母亲的从早吵到晚上， ayah dan ibu dari pagi sampai malam selalu ribut. 你发现这样的一个家庭是非常非常的带给一个做父亲的心头的压力 Apakah kita bisa merasakan bahwa hal-hal ini sungguh memberatkan para ayah? 但是呢，关键性的问题还是他是否是一个敬畏上帝的人。 Tapi kunci permasalahannya adalah apakah dia orang yang takut akan Tuhan atau 因 tidak? 为如果他敬畏上帝， Kalau dia orang yang hormat dan takut akan 虽然可 Tuhan, 能工作不顺利， meskipun usahanya pekerjaannya tidak 事业 lancar, 不能发展得很好， usahanya tidak berkembang dengan baik, 但是我们信徒都相信 tapi dia percaya kepada Tuhan. 神师傅父亲也师傅一家人 Tuhan memberkati ayah juga memberkati seluruh keluarga. 虽然可能他今年的收入不比往年的好， Meskipun tahun ini pemasukannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, 但是他能够吃他劳碌所得来的果效， tapi dia tetap bisa menikmati hasil jerih payahnya. 不是多少的问题， Bukan masalah banyak atau sedikit, 是他能不能享受他所工作所带给他的一个果效。 tapi pertanyaannya adalah apakah dia bisa menikmati apa yang dia sudah kerjakan. 今天如果神给我们很多，如果神给我们很多的祝福气， Jika hari ini Tuhan memberkati kita dengan sangat banyak 我们不能好好的用， dan kita tidak bisa pakai dengan baik, 那我们也没有办法享受。 maka kita juga tidak bisa 一个 menikmatinya. 敬畏上帝的人， Tapi seorang yang hormat dan takut 在 akan 事 Tuhan, 情最困难的时候， di saat masa-masa yang sangat 他 sulit, 还是依靠上帝 dia tetap berserah kepada Tuhan. 每一年就是一年不如一年呐。 Setiap tahun akan lebih baik. 虽然一年不如一年呐， Meskipun tidak lebih baik. 但是 Meskipun 呢 tidak lebih baik.，上帝师傅的上帝也是一样的 Tapi berkat Tuhan itu tetap sama. 我们相信上帝也有他的考验领到每一个父亲 Kita tahu bahwa Tuhan tetap menguji setiap para ayah. 但是当一个人他持续的，他坚持他敬畏上帝的生活， Tapi jika dia terus-menerus untuk hormat dan takut akan Tuhan, 上帝的祝福始终一定领到他。 berkat Tuhan pasti dia alami. 这是敬畏上帝的人。 Itu adalah orang yang takut hormat 虽 akan Tuhan. 然事情好像不容易， Walaupun masalah itu tidak mudah, 但是一个敬畏上帝的人，是上帝使他凡事顺利。 tapi Tuhan akan buat menjadi mudah. 这是敬畏是一个关键性的一个问题。 Jadi hormat dan takut adalah hal yang sangat penting. 第二呢，就是家庭生活蒙福 Yang kedua adalah diberkati di dalam keluarga. 今天我相信每一个人都有同样的一个经历 Saya yakin hari ini kita semua punya pengalaman yang sama. 事
世界给家庭每个家庭带来的这样的一个试炼和试探太大了。 Dunia ini memberikan kita banyak kecewaan dan keputusasaan. 呀，就很多的ujian dan pencobaan ya，很不容易基督徒的家庭能够保持那一种生命的见证。 Banyak keluarga Kristen yang sulit untuk mempertahankan saksi, menjadi saksi kepada Tuhan. 我相信我们今天大家都可以扪心自问，知道我们每一个家都有每一个家的问题。 Saya yakin kita semua merasakan bahwa setiap keluarga punya masalah masing-masing. 我们知道家庭的生活也是非常关键性的一个教会的成长。 Kita juga tahu setiap kehidupan keluarga itu merupakan salah satu kunci pertumbuhan gereja. 如果基督徒的家庭没有蒙福的话， Jika sebuah keluarga Kristen itu tidak diberkati, 教会也没有蒙福。 maka gereja juga tidak 如果 diberkati. 基督徒的家庭没有好的见证， Jika keluarga Kristen itu tidak menjadi saksi, 那么教会也没有见证。 maka gereja juga tidak menjadi saksi. 我们常常会听到很多我们四周围的人都这样的评论呢，我们基督徒。 Kita sering melihat orang-orang sekitar kita ini berkomentar tentang pengikut Tuhan. 你看那个某某家庭他们常常做礼拜， Lihat deh keluarga itu sering banget ke gereja, 但是呢，他们跟我们没有两样。 tapi dia nggak ada bedanya sama kita. 我们发现到有很多类似的见证是我们教会没有办法在世界上给世界带来一个正面性的影响。 Kita lihat banyak orang-orang Kristen yang tidak membawa pengaruh positif kepada orang lain. 但是我们也不否认 Tapi kita tidak menyangkali 每一 juga 个家庭都有问题 setiap keluarga punya masalah. 有人说 Ada orang yang bilang 最好的笑容最美丽的笑容只有在照片里。 senyum yang termanis dan terindah hanya ada di dalam foto. 要照相的时候，他就笑得很好， Saat mau berfoto kita kita senyum dengan manis. 照完了以后又在吵架。 Setelah foto kita bertengkar lagi. 所以最美的笑容是在照片，不是在现实的生活里。 Jadi senyum yang termanis dan terindah itu di foto bukan di dunia nyata. 我跟大家分享一下这个Paus Yohanes 曾经讲了非常宝贵的几句话。 Saya mau membagikan kata-kata dari Paus Yohanes. 我觉得他说的话很有意思。 Menurut saya kata-katanya sangat berarti dan menarik. 他说没有是全是美的家庭， Dia berkata bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. 我们没有是全是美的父母 Kita semua tidak punya orang tua yang sempurna. 当然我们也没有是全是美的爸爸。 Tentu kita tidak punya ayah yang sempurna. 我们不与是全是美的人结婚， Kita tidak menikahi orang yang sempurna. 我们没有是全是美的儿女。 Kita tidak memiliki anak-anak yang sempurna. 饶恕对每一个家庭非常的重要， Pengampunan sangatlah penting bagi setiap keluarga. 没有饶恕就没有心灵的平安。 Jika tidak ada pengampunan, maka tidak ada kedamaian jiwa. 我们都已经领受了主的平安， Kita semua sudah mendapatkan damai dari Tuhan. 让我们把平安带到我们所在之处。 Marilah kita bawa damai sejahtera itu ke tempat di mana kita berada. 我觉得他所说的话非常有意思。 Menurut saya kata-kata yang dia bagikan ini sangat bermakna. 一个敬畏上帝的人， Seorang yang hormat dan takut akan 不 Tuhan, 光每一天面对的问题风风雨雨是如何的给他带来一个压力， meskipun banyak masalah dan badai yang dia alami, 但是他想到神是师傅的沿途， tapi yang dia ingat adalah berkat Tuhan beserta dengan 想到 dia. 神的赦免，神给他的平安 Mengingat bahwa Tuhan mengampuni dia dan Tuhan memberikan dia damai sejahtera. 不论家里发生了什么事情， Apapun yang dialami oleh keluarganya, 都必须要彼此的饶恕 harus saling mengampuni. 因为没有别的方法， Karena tidak ada jalan lain. 家里的问题不能用吵架来解决的 Masalah di dalam keluarga tidak bisa diatasi dengan pertengkaran. 家里的问题就是我今天谅解你，明天可能轮到你要谅解我了。 Masalah di dalam keluarga itu seperti hari ini saya memaklumimu, besok mungkin kamu yang memaklumi saya. 今天我可以接纳你， Hari ini saya bisa menerima kamu, 明天可能我也需要你能够接纳我这个人。 mungkin besok saya juga perlu kamu untuk menerima 我们 saya. 都不往前我
我们都不是完全， Kita semua tidak sempurna. 我们都是罪人， Kita semua orang berdosa. 我们需要上帝的赦免。 Kita perlu pengampunan Tuhan. 如果我们今天在家里没有办法赦免我们家里的人， Jika hari ini kita tidak mampu mengampuni keluarga kita, 不要想到我们可以传福音给这个世界。 jangan berpikir kita bisa mengabarkan Injil kepada dunia. 今天儿女们，他需要看见神的恩典、神的怜悯在我们的家里。 Hari ini anak-anak mau lihat anugerah dan pengampunan Tuhan itu di keluarga. 在我们读的经文里面，把一个家形容成为像我们今天在荧幕上所看到的这几句话。 Hari ini Alkitab mau mengajarkan kita beberapa kata dan beberapa hal yang ada di dalam layar. 他说：“你的妻子在内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，如橄榄摘子。” Dikatakan bahwa istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. 那葡萄树呢，是代表丰富和喜乐。 Pohon anggur itu melambangkan kelimpahan dan sukacita. 一个妻子在家里占了非常重要的角色， Istri memiliki peran yang sangat penting di dalam rumah. 无论大事小事， Baik hal besar maupun kecil, 她都会尊敬她的丈夫， dia bisa menghormati suaminya. 她带给家人一团的和气，一团的 harmony。 Dia akan membuat keluarga itu menjadi harmoni dan bersatu. 让孩子们尊敬爸爸， Membuat anak-anak juga menghormati ayahnya. 尊敬她丈夫成为一家之主啊！ Dia menghormati suaminya sebagai seorang kepala keluarga. 不管发生了什么样的一个问题啊， Apapun yang terjadi di dalam keluarganya, 她都能够成为稳定家庭的一个人。 dia bisa menjadi seseorang yang sangat stabil dan tenang di dalam keluarganya. 那么丈夫就能够安心的去处理他的问题了。 Sehingga suaminya bisa dengan tenang dan mengerjakan urusannya. 一个做妻子的，像多结果子的葡萄树 Seorang istri itu menjadi pohon anggur yang subur. 代表了他带给家里的一个丰富和喜乐。 Artinya dia membawa kelimpahan dan sukacita di tengah keluarganya. 还有儿女呢，围绕着桌子啊， Juga ada anak-anak yang mengelilingi meja. 意思是说家人常常在一起啊。 Artinya satu keluarga itu sering bersama-sama. 今天不知道有多少的家庭啊，我们很少有机会跟孩子们在一起吃饭。 Hari ini entah ada berapa banyak keluarga yang sangat jarang makan bersama anak-anaknya. 我记得我小时候 Saya ingat waktu saya kecil, 爸爸吃饭的时候就看孩子们是否全部都到齐了 saat papa mau makan, papa lihat anak-anaknya udah sampai atau belum ya. 大家都照齐了大家才开始吃饭 Kalau semuanya udah kumpul, baru mulai makan. 我发现到现在就不一样了 Saya lihat hari ini di zaman ini udah berbeda. 爸爸妈妈很忙 Papa mama sangat 孩 sibuk, 子们也很忙 anak-anak juga sangat sibuk. 每一个人都有每一个人的忙碌 Setiap orang punya kesibukan masing-masing. 我常常在这个菜馆或是这个梨店看到这样的一个图画 Saya sering melihat gambaran di restoran. 爸爸妈妈在点菜 Papa mama lagi pesen sayuran. 不知道孩子喜欢吃什么东西 Dia tidak tahu anaknya suka makan apa. 就问 babysitter Jadi nanya sama babysitternya. Suster, anak-anak suka makan apa?做爸爸都不知道 babysitter 更知道 Ayahnya nggak tahu, tapi babysitternya yang tahu. Jadi papanya nanya, suster, anak saya suka makan apa? 他根本不知道孩子需要什么 Jadi orang tua tidak tahu sebenarnya anaknya perlu apa. 你知道孩子在做什么呢 Apakah kita tahu anak kita itu sedang 不管爸爸 melakukan 订 apa? 什么菜都不要紧 Tidak peduli, 他在玩 game tidak peduli sayuran apa yang papa lauk, yang papa pesan, 这 papanya 样的 anaknya 图 main 画差不 game. 多我们常常都会看到的 Gambaran ini kita sering lihat. 基督徒的家庭 Keluarga orang-orang 当我们在 Kristen. 一起的时候 Saat kita bersama-sama, 让孩子们学习感恩 mari biarlah anak-anak bersyukur. 因为爸爸带领一家人去感恩 Karena papa mengajak anaknya untuk bersyukur. 今天当家人在一起的时候 Ketika sekeluarga bersama-sama, 爸爸要诉说，就是见证他怎么样经历上帝的恩典 papa
Papa harus menyaksikan bagaimana dia mengalami anugerah Tuhan. 让孩子们知道有今天呢、是因为上帝赐福了他们一家人 Agar anak juga bisa tahu bahwa hari ini bisa ada itu karena Tuhan yang memberkati. 啊，让孩子们从小学习敬畏上帝， Agar anak juga dari kecil mereka sudah belajar untuk hormat dan takut akan Tuhan. 从小就学习向上帝感恩。 Dari kecil belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. 当然，我们知道孩子们长大，他们有自己的前途、自己的事业、工作。 Tentu kita tahu ketika dia besar dia punya masa depan dan pekerjaannya 但 sendiri. 是做父母的呢，还是在敬畏神的生活上，还是给他们留下很好的榜样。 Tapi sebagai orang tua haruslah kita memberikan dia, mewariskan dia teladan yang baik. 我们知道做爸爸妈妈的都不是完全的人， Kita tahu menjadi orang tua bukanlah sebuah hal yang sempurna. 我们必须要放下自己 Kita juga harus let go. 啊！如果我们今天发现是我们错了的话，我 Jika 们做错事的话， Jika hari ini kita tahu kita salah, 我们也不需要保持自己的尊严。 janganlah kita gengsi. 我们也对孩子们说：“对不起，爸爸错了。 Kita juga harus bilang pada anak, maaf, papa salah. ”那么孩子们也学习，当他们做错事情的时候，他们也会说：“爸爸，我错了；妈妈，我错了。 Anak pun menjadi belajar, waktu dia salah dia akan bilang, papa, mama, saya ” salah. 他们会学习一样宝贵的功课， Mereka belajar pelajaran 就是 berharga. 神的赦免、神的恩典领到我们的家庭。 Penebusan Tuhan dan anugerah Tuhan ada di tengah-tengah keluarga. 今天我们发现，一个敬畏上帝的人带给家里人那么大的一个影响力啊！ Hari ini kita melihat bahwa anugerah Tuhan membawa hadir di tengah-tengah keluarga. 上帝师傅爸爸， Tuhan memberkati ayah, 也师傅妈妈， juga memberkati mama, 师傅全家人。 juga memberkati seluruh keluarga. 弟兄姐妹，当我们想到这里的时候， Saat kita merenungkan hal ini, 如果我们想到我们神特别对你说话的话， saat kita teringat bahwa apa yang Tuhan katakan pada kita, 如果你心里有这样的祷告， jika kita berdoa kepada Tuhan dalam hati 主啊， kita, 求你怜悯我 Tuhan ampuni aku, 啊！我要做一个敬畏你的人， aku mau menjadi orang yang hormat dan takut akan 我 Tuhan. 要我的全家因着我生命的改变，上帝赐福我全家人。 Kiranya lewat perubahan hidup aku, Tuhan memberkati seluruh keluarga. 一个敬畏上帝的人呢、 Seorang yang hormat dan takut akan 他的 Tuhan, 后代也蒙福啊！ generasi berikut-berikutnya juga diberkati. 我们可以留给很多的产业给孩子， Kita bisa mewariskan banyak harta kepada anak. 但是我们最宝贵的产业 Tapi warisan yang sangat berharga 就 kita 是传承信仰啊，传承爱主、服侍主的精神。 yaitu mewariskan iman dan juga mewariskan semangat sayang dan juga melayani Tuhan. 啊，在教会服侍了很多年了。 Saya melayani di gereja begitu banyak tahun. 好，我今年已经服侍在教会服侍了39年的时间了。 Sampai tahun ini saya sudah melayani di gereja 39 tahun. 我发现有很多教会非常爱主的信徒啊，但是孩子们都不要来做礼拜 Saya mendapati banyak jemaat yang sangat cinta Tuhan tapi anaknya nggak mau ke gereja. 啊，为什么呢？ Kenapa? 当然有很多的原因啊， Tentu banyak alasannya. 但是我觉得其中最重要的原因啊， Tapi saya lihat salah satu alasan yang sangat penting 做父母的太忙碌了， yaitu orang tuanya sangat sibuk, terlalu sibuk. 忽略了我们把我们的信心、我们的服侍传承给我们的后代。 Yaitu kita lupa mewariskan iman dan semangat pelayanan kita kepada generasi berikutnya. 啊，更重要的就是我们没有留给他们非常好的榜样。 Yang terpenting adalah kita tidak mewariskan teladan yang baik kepada anak-anak kita. 啊，他们发现，在教堂的爸爸妈妈跟在家里的爸爸妈妈不一样。 Dia melihat papa mama yang di gereja dengan yang di rumah berbeda. 这是我们今天非常焦心的一件事情，就非常令我们担心的一件事情。 Hal ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan kita. 啊，今天我们读的经文告诉我们说，你要看见耶路撒冷的好处，看见你儿女的儿女。 Ayat Alkitab yang kita baca hari ini yaitu melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, melihat anak-anakmu dari anak-anakmu. 啊，看到上帝从西安怎么赐福你的
家庭。 Melihat bagaimana Tuhan memberkati keluargamu dari Sion. 意思说那是神的权威这是一个代表神的权威，在神的权威里，神赐福了一个敬畏上帝的人。 Itu melambangkan kuasa Tuhan dan kuasa Tuhan itu memberkati keluarga. 以色列人常常都是到耶路撒冷圣殿来敬拜上帝。 Orang Israel sering pergi ke Yerusalem untuk beribadah pada Tuhan. 他们到耶路撒冷敬拜神的时候，他们相信他们有神给他们的好处。 Saat mereka pergi ke Yerusalem, mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan kebaikan baginya. 弟兄姐妹， Saudari-saudari 我们 sekalian, 可以这么的说，一个敬畏上帝的人， kita 他会看见他的儿女们也像他们一样，到主的殿中来敬拜上帝。 kita bisa katakan bahwa orang yang hormat dan takut akan Allah, dia akan melihat anak-anaknya nanti juga akan ada di rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. 他们看到他的儿女们也是一个虔诚敬畏上帝的人。 Dia juga akan melihat bahwa anak-anaknya adalah orang yang saleh dan juga hormat dan takut akan Tuhan. 上帝也要赐福一个敬畏的人， Tuhan mau memberkati orang yang hormat dan 使 takut 他们看 akan-Nya 到儿女的儿女。 dan membiarkan mereka melihat anak-anak dari anak-anaknya. 我们中国人有一句话叫做“三代同堂”Di dalam China ada kalimat santai tongtang. 就是tiga generasi bersama-sama dalam satu rumah。 Tiga generasi ada dalam satu rumah. 意思是说，这是非常就是我们华人对这个三代同台呢，有一个非常美好的一个概念。 Jadi konsep ini sangatlah indah. Jadi ya tiga generasi ada dalam satu rumah. 就是说，一个爸爸不但看到孩子蒙福， Jadi tidak hanya ayah yang bisa melihat anaknya diberkati, 他也看到的孙子也蒙福 dia juga bisa melihat cucunya diberkati. 而且三代在一起都是和睦同庆。 Bahkan tiga generasi menjadi satu dan harmonis. 一个敬畏上帝的人，上帝要这样的赐福他。 Demikianlah Tuhan memberkati orang yang hormat dan takut akan Tuhan. 今天是父亲节 Hari ini adalah hari ayah. 我们发现到父亲在神的面前，父亲一家之主的这个角色是那么的重要。 Kita melihat bahwa peran ayah sebagai kepala keluarga sangatlah penting. 有太多的问题，我们没有办法一下都去处理。 Terlalu banyak masalah yang tidak bisa kita selesaikan begitu saja. 但是第一个最重要、关键性的步骤， Tapi hal yang paling penting 从敬畏上帝开始。 dimulai dari hormat dan takut akan Tuhan. 你今天敬畏上帝， Kalau hari ini kita hormat dan takut akan 神 Tuhan, 的恩典就领到你了。 anugerah Tuhan akan berlimpah di dalam hidup 我 kita. 一直都相信， Saya percaya 神的恩典和福气临到家庭，是借着敬畏上帝的父亲。 anugerah dan berkat Tuhan itu diberikan lewat orang-orang yang takut akan Tuhan. 反过来说， Kalau kita balik, 一个没有敬畏上帝的父亲， jika seorang ayah itu tidak hormat dan takut akan Tuhan, 他要负起他一家的责任。 dia harus mengemban seluruh beban keluarganya. 我们中国人有一句话说：“子不教，父之过。”就是一个孩子没有好好的受教养，那是爸爸的错误。 Di kalimat China ada satu kalimat, kalau anaknya salah maka itu adalah didikan orang tua papanya yang salah. 当然妈妈也有份。 Tentu mamanya juga punya peran di 因为 sana. 妈妈是贤内助，就是妈妈是一个帮助爸爸建立家庭的一个人。 Karena mama adalah seorang penolong bagi ayah penolong, untuk ya. membantu keluarganya. 弟兄姐妹，如果今天上帝赐福爸爸， Jika hari ini Tuhan memberkati ayah, 赐福一家人， maka Tuhan memberkati seluruh keluarga. 那包括你的工作事业， Termasuk usaha dan pekerjaan 包括你 kalian, 家庭， termasuk keluargamu, 包括你的后代， termasuk generasi yang akan datang. 这么重要的一个信息。 Ini adalah kabar yang sangat 如果 penting. 今天我们在座的爸爸， Jika hari ini kita ayah-ayah di sini, 我们坦诚的到神的面前，你看杜律师呀，我们诚心来到神的面前， kita dengan tulus datang ke hadapan Tuhan, 我们这样的向主祷告。 kita berdoa kepada Tuhan. 主啊，今天的父亲节， Tuhan hari ini hari ayah, 让我学习过一个敬畏你的生活。 ajar aku belajar untuk menghidupi
hormat dan takut akan Allah. 不当今天的父亲节快乐， Bukan hanya hari ini, hari ayah. yang hari ayah yang bahagia. Oh. 不当父亲节快乐， Bukan hanya bukan ayah yang bahagia 也 aja. 是父亲节蒙福 Tetapi juga hari ayah yang diberkati. 啊！对，好，我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 天父上帝，谢谢你今天把主你宝贵的应许赐给我们。 Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan memberikan kami firman yang berharga hari ini. 让我们今天从你宝贵的话语、宝贵的信息、宝贵的应许得做主你的祝福。 Kiranya lewat firman dan janjimu yang sangat berharga kami semua diberkati. 让我们今天都成为蒙福的家庭。 Agar setiap kami menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. 主啊，我们知道我们都是软弱的人， Tuhan, kami tahu kami orang yang lemah. 我们常常心有余而力不足。 Seringkali kami tidak berdaya, 但是我们相信主，你的恩典够我们用， tapi kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi 在我 kami. 们人的软弱里，让你的能力显得刚强。 Di tengah kelemahan kami, Tuhan menjadi kuat. 奉耶稣基督的名，我们祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 谢谢你。